إليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah Ta'ala masih lagi himpun kita dalam waktu duha ni untuk kita mengaji. Bila mengaji nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Rasul dia, nak tahu tentang agama ni, macam mana selok belok agama kita kan. Alhamdulillah, Ustaz sonok dengan pertanyaan tadi, Ustaz duduk dalam kuliah tadi, Ustaz nak kongsi sikit ilmu saja. Mungkin Ustaz ada pandangan, tapi agama kita ajak. Bulan sudah kita mengaji, ataupun dalam 2 minggu sudah kita mengaji. Hadis nombor 24. Tumpu hadis tu. Tajuk hadis tu ialah sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengar. Dengar sini. Dengar sini. Sampaikan ilmu, ustaz, ustazah, para alim ulama, orang yang ada sedikit ilmu Allah pinjamkan untuk diri dia, tolong sampaikan ilmu yang sesuai kepada orang awam. Tak sama, ilmu ni kita tak boleh bagi macam tu saja. Kita kena tengok, bila tengok soalan orang awam, kita boleh bayangkan. Oh, macam ni cara dia faham agama. Tu ustaz tu, dia kena bagi ilmu mengikut kadar anak murid dia. Pasal tu Sayyidina Ali, otak dia ni besar. Kefahaman otak dia agama besar. Sampai Nabi lantik dia untuk menjadi qadhi, menyelesaikan masalah. Umur dia belasan tahun. Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang daripada kecil masuk Islam. Dan Sayyidina Ali mempunyai daya upaya yang luar biasa. Pandai, cerdik. Bila Muaz bin Jabal sampai saja di Yaman, maka Nabi SAW hantar pula Sayyidina Ali untuk mengeluarkan fatwa di Yaman. Tengok hadis 24. Hadis ni menarik. Nabi pesan kepada semua da'i, semua ustaz, tolong sampaikan ilmu yang sesuai pada pendengar, terutamanya orang awam. Dia tanya soalan hutang macam mana, nampak tak? Kita akan boleh jelaskan hutang yang sebagaimana syariat. Dia tanya masalah solat ganti, qada tak qada, hak berapa puluh tahun, contoh kita share ilmu. Apa yang disampaikan oleh ustaz bagus, alhamdulillah. Satu sudut pandangan mengikut mazhab, kan? Yang ketiga ialah perma puasa ganti. Ustaz nak share sikit je. Boleh tak Ustazah Noh? Boleh sangat Ustaz. Silakan. Okay. Kan ke udara lagi bersamamu, tolong dengar. Okey. Maka Ali radhiyallahu anhu, hadis yang kita dah mengaji. Ali radhiyallahu anhu qala. Ali cakap, Ali tengok orang, Ali kata hadithun nas, bercakap dengan manusia, dia kata bima ya'rifuna, bercakap dengan manusia apa yang boleh dia tahu. Jangan pergi jauh-jauh, tolong bercakap dengan manusia apa yang boleh dia tahu. Ya, lepas tu Nabi tegur lagi, Nabi kata hatu hadithuna ayukazibullah wa rasulah. Nak ada orang kata kepada Allah dan Rasul, nak ada orang kata kepada Allah ni menipulah, Rasul ni menipulah. Nak ada orang tuduh terhadap Allah dan Rasul kerana ketidakpandainya kita menyelesaikan masalah ummah. Pasal tu Imam Syafi'i dia meletakkan 6 syarat untuk menjadi talibul ilm. 6 syarat untuk nak jadi sebagai da'i ilmu ni. Salah satunya dia kata mintalah anak tu cerdik. Anak tu mesti cerdik.
Anak tu mesti cerdik nampak tak? Tapi sayang, kita hantar anak-anak yang mengaji agama ni, yang jenis tak boleh mengaji, yang lembab otak dia, seolah-olah ustaz sekolah agama ni atau pondok-pondok ni tempat buangan. Pergi campak kat sana. Anak yang tak boleh akhlak, tak sesuai yang dihantar. Dia boleh melahirkan apa nama, dia melahirkan ulama-ulama yang kadang-kadang yang bermasalah. Pasal tu Imam Syafi'i ulama yang cerdik. Imam Syafi'i dia mengaji dengan Imam Malik. Dia mengaji dengan Imam Malik. Tok guru Imam Malik berbeza dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i meraihkan tok guru, pandangan tok guru dia. Berbeza sangat-sangat dengan dia. Subhanallah. Maka dalam hadis ni, ya Allah Tuhan Sayyidina Ali tegahkan. Cakap dengan manusia apa yang boleh dia faham. Apakah kamu suka orang nak mengatakan pada Allah dan Rasul kerana kita menyusahkan orang? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi yang nombor 2. Abdullah bin Mas'ud lebih tegas, dia kata, "Ma anta bi muhditsin qaumin haditsan." Adakah kamu akan bercakap dengan sesuatu puak, satu benda, dia kata, "La tabluhul uqulum." Jangan cakap satu benda yang tak sampai di otak dia. Jangan cakap tambah-tambah yang mengaji ni pengkap. Jangan kamu cakap satu benda yang tak sampai di otak dia. Illa kana. Kalau sampai juga dia kata, di ba'din fitnah, boleh menimbulkan fitnah. Walaupun benda tu betul sekalipun, kita sampai pada orang tu, boleh menimbulkan fitnah. Baik. Hadis ni Ustaz tak menimbulkan apa-apa pun. Cuma nak kongsi ilmu saja. Masalah hutang satu masalah yang kita kena clear di dunia, jangan terbawa-bawa sampai ke mati. Pasal tu setiap orang yang mati, 4 benda ni dia kena settle kalau mengikut syarak. Ni semua kita ni umur kita expired dah. Ustaz dengan nampak semua umur expired. Kena lembutkan diri, kena mengaji yang jujur, mengaji yang baik, angkat tangan mengadu ke Allah Ta'ala. Aku nak tahu agama ya Allah, aku nak tahu agama ya Allah. Lama dah aku duduk atas muka bumi ni aku leka. Nasib baiklah ada kelas-kelas arumah tak arumah ni, bolehlah mengaji nak kenal sikit-sikit agama. Tuhan, bawa aku ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Maka bila kita sebelum mati, kena siapkan 4 benda. Pertamanya, bila orang tu mati, dia diuruskan dengan duit ringgit dia sendiri. Duit ringgit dia sendiri yang settle masalah jenazah dia. Duit ringgit dia sendiri satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kalau dia ada hutang, settle hutang dia. Kalau dia ada hutang, settle hutang dia. Maka si waris mak anak dia kata, kalau mak saya ada hutang, ambil dengan saya. Yang ketiga, kalau dia tak pernah pergi haji, buat badal haji dia. Yang keempat, 1/3 daripada harta si mati kena buat amal jariah dia. Amal jariah, amalan tu mengalir di kubur dia, bantu dia. 4 benda ni disarankan dalam agama. Satu Nabi kata orang yang paling celaka sekali, betul apa Ustaz cakap, dia kata kadang-kadang ada okey, tak ada nak baca. Okey. Oleh sebab tu ada 4 benda ni memang kena laksana. Pasal tu Nabi kata orang paling celaka sekali tok dia mati. Bila dia mati, dia tidak sempat untuk meninggalkan wasiat. Tapi alhamdulillah di Malaysia ni, kalau orang tu mati, kita buat 4 benda tu. Sebab tu kita mati ni, kita kena wasiat siap-siap. Wasiat ni hukum yang wajib ada pada orang hidup. Bila mati, wasiat tu dilaksanakan. Tapi kalau dia mati, dia tidak sempat untuk meninggalkan wasiat, automatik semua yang ada kat diri dia telah kembali kepada faraid, kembali pada waris yang wajib diterima. Maka bukan harta lagi dah. Masa tu agama kata celakalah orang yang meninggal yang tidak sempat meninggalkan wasiat. Bila tidak sempat meninggalkan wasiat, automatik duit ringgit tu bukan dia punya lagi, dah jadi waris. Walaupun kita nak uruskan mayat dia, nak tu ini, kena minta izin dengan waris. Setuju tak setuju? Nama dia wasiat redha. Semua adik-beradik kita kata, mailah kita urus mayat mak, dengan kita ambil duit mak ni urus jenazah dia. Si anak ni kata, tak mau, cik nak guna duit cik, tak boleh. Sebaik-baiknya gunakan duit ringgit dia dulu. Duit ringgit dia dulu.
Nampak tak? Yang ni semua apa kena ambil tahu berat. Kena ambil tahu, nampak tak? Pasal tu kita rasa sedih. Lagi lama kita duduk atas muka bumi, lagi jauh manusia dengan agama. Lebih jauh dengan agama. Yang ni kena ikhtiar. Okey, urusan jenazah dia. Semua ni kena buat dulu. Lepas selesai ni semua, barulah. Kalau kita tulis wasiat, ya tulis pun boleh. Kita tulis wasiat. Kita tulis siap-siap tanpa ada lawyer pun tak apa. Untuk anak-anak ambil tahu. Berimpun cuti-cuti ni kan, tulis. Mak nak pesan 4 benda ni, baru dengar daripada kuliah. Buatlah yang sebelen tu baru-baru faraid. Baru faraid. Yang tu yang terbaik, nampak tak? Tapi kita di Malaysia kita buat. Tapi kalau mengikut semua pendapat mengatakan orang yang hidup tu sendiri dia kena buat sebelum dia mati. Itu hutang. Masalah hutang jangan kita main-main. Pasal roh kita terangkat. Roh kita terangkat, roh kita diseksa. Salah satunya bila kita semayang jenazah kat dia. Kita doa dekat dia. Tak ada apa-apa nilai. Sampai sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Dia mati sahabat. Mati dan fi sabilillah. Nabi tanya siapa yang sanggup nak ambil hutang kat dia. Dia ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Siapa nak bayar dia? Sebagaimana tidak ada orang uruskan jenazah untuk bayar hutang dia. Nabi tak semayang mayat orang yang hutang. Pasal Nabi kata roh dia tergantung. Macam mana semayang untuk dia pun tak sampai tu dia. Nampak tak? Pasal tu kena ada waris. Kena ada waris. Waris kena bagi tahu sebelum semayang. Bukan lepas semayang. Penyakit kita minta maaf lah kalau ustaz mengajar ni ustaz suka tegar. Tak suka main-main dengan agama. Bukan masalahnya lepas semayang kita tanya apa kita kata ini mayat, apa kita kata ini mayat. Ini semua adat. Please jangan campurkan adat dengan agama. Agama tetap agama. Dan kita tengok upacara ni cuma ada di kawasan kita, tapi bumi mana pun tak ada. Tapi kalau kita perbetulkan orang, dia tak mau, dia nak cara dia juga. Ini masalah kita dengan agama. Agama adalah wahyu, agama wahyu. Agama bukan main-main ikut suka siapa yang tak boleh main suka-suka. Dia agama wahyu, agama Allah. Nabi kita mai itu sendiri, guru kita, Nabi, sahabat, didikan daripada Rasulullah. Cuba pujuk diri kita mengaji biar clear-clear. Ini lepas semayang jenazah baru kita tak. Mak saya ada hutang sebelum kita semayang jenazah lagi. Assalamualaikum Ustaz dan semua dia kata. Nampak tak? Oleh sebab tu sebelum kita semayang jenazah lagi, kita kena umum. Kalau mak saya ada hutang, barulah kita selesai semayang untuk dia rasa lega. Tanggungjawab, mak-mak semua. Kita semua nak mati. Jadikan anak kita Allah tanggungjawab untuk tinggalkan kita di dunia ni dalam keadaan yang terbaik yang diuruskan oleh waris anak pinak kita. Bagi selesai, bagi perjalanan kita elok bertemu dengan Allah. Bagi perjalanan kita cantik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada tersekat-sekat, bagi clear benda tu. Mak-mak oi. Nampak tak? Kena cuba itu. Satu. Oleh sebab tu kalau ada orang yang hutang. Ada orang yang hutang, kan? Dia hutang dengan orang lain. Maka kita pun kata kalau mak saya ada hutang, jumpa dengan satu. Kalau kita hutang dengan dia, atau mungkin kita ada orang hutang dengan kita lah. Ada orang hutang dengan ustaz. Ustaz pun kata kat dia, kalau kita kata macam ni, kalau dia kalau dia bayar, alhamdulillah, kalau dia tak bayar, aku halalkan. Automatik bila mati saja, automatik harta tu halal. Tapi lepas mati, waris dia kata, saya halalkan. Tak boleh, pasal dia hutang dengan ustaz, walaupun anak ustaz halalkan, tak boleh. Dia kena jumpa dengan waris ustaz untuk uruskan. Terpulang waris ustaz kata, tak apalah, kami pihak waris, kami halalkan. Baru sah. Ketidak tak sah. Nampak ke tidak tak sah? Satu. Dan kita kena jumpa, kalau ustaz, kalau saya cari dia, tiba-tiba dia tak ada. Kita kena pergi kepada Baitul Mal. Hantar duit kita kepada Baitul Mal. Tapi ustaz sendiri tak hantar kepada Baitul Mal. Pasal cara penyusunan negara kita ni bukan cara Islamik. Semua ada bank ada, tapi penyusunan dia tak ada. Kita tak yakin, kita tak percaya dengan pusat zakat kita, pengurusan kita. Pasal cara pengurusan hilang banyak. Pasal duit zakat macam duit zakat kita.
Diuruskan pertama sekali oleh raja. Lepas tu naik turun sampai 9-10 orang di atas tu, semua yang tak ada kena mengena dengan agama. Mai ke 10 ke 11, barulah nak mai di kalangan ustaz lah yang tu lah ni. Macam mana kita buat kita kerja mengesat zakat? Kita hantar orang di atas, dia tak layan, dia lempak macam tu je. Maka oleh sebab tu kita tahu pengurusan zakat yang tak cantik, tak elok, dikendalikan oleh orang-orang yang berkuasa, politik yang tu yang ni, automatik kita kurang yakin ustaz sendiri tak ada langsung ruang untuk mereka ni. Ustaz sendiri bekerja dengan pusat, bekerja pula mengajak di pusat zakat Selangor. Ni yang parakam ni mampu dengan aku sekali nampak tak? Tapi nak ceritanya ustaz lebih yakin bagi pada asnaf. Pada bagi bila mereka tak mau. Ustaz nak yakinkan zakat aku mesti dia bagi. Bagi kat aku senang. Kita ada buat masjid ni, tu dia kempen apa tak? Okey. Satu masalah hutang. Masalah solat ganti ni, Ustaz minum ayak dululah pada ustazah. Masalah solat ganti ni, seorang sahabat Nabi, tolong hafal. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Abi Aufa. Apa nama dia? Ustazah Noh, apa nama dia? Nama dia Abdullah bin Abi Aufa. Tengok hadis dia. Abdullah bin Abi Aufa ni umur 72 tahun. Abdullah bin Abi Aufa umur dia 72 tahun. Maka dia main mengadu dekat Nabi, begitu lama dia hidup, dia masuk Islam lama dah. Tapi dia tinggal solat dia yang lama-lama semua dia tinggal. Maka dia main kat Nabi, dia tuntut, dia minta, ya Rasulullah, ajakkan aku ya Rasulullah. Nabi kata apa dia? Ajakku solat, aku tak erti baca apalah sembahyang. Nabi kata Fatihah, tak erti. Nabi kata tu, tak erti. Banyak tak erti. Cuma dia erti satu je. Nabi kata sebutlah sembahyang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tu saja. Sebutlah sembahyang. Sepanjang sembahyang sebut yang tu cukup. Nabi kata sembahyang. Dia kata Rasulullah, aku tinggal salat aku. Nabi kata mulai hari ini, hang istighfar minta ampun dengan Tuhan. Orang yang bertahun-tahun ya Allah doa tamu kami dah masuk Islam. Tapi ya Allah Tuhan, dia mai satu kata lah, dia mai hari ini dia insya, dia menangis. Ya Allah, ya Allah, aku tak bayar tu, tak bayar ni, aku tak puasa, aku tak semayang, macam-macam aku tak buat. Umur dia 55 tahun lepas pensi baru sedar agama. Apa-apa jadi saat dia sedar tu, saat tu lah Nabi kata istighfar minta ampun dengan Tuhan, jaga solat. Jaga solat. Pada hari dia sedar agama, katalah hari ni dia sedar agama. Tiba-tiba ya Allah ya Tuhan, dia semayang subuh, dia tertidur, dia bangun asar. Dia tidur lepas subuh, dia semayang subuh. Dia tertinggal semayang zuhur dia. Sampai dia terjaga-jaga tengok azan asar. Apa jadi kat diri dia? Maka ya Allah ya Tuhan, sama ada ulama kita semayang ni mengikut tertib. Dia semayang qadha dulu zuhur dalam waktu asar. Pasal semayang ni dia kena mengikut tertib. Dia ikut tertib nampak tak? Cuma kita terbalik telunggan kita. Dia semayang zuhur dulu dalam waktu asar, atau nama qadha kesilapan dia. Lepas tu baru dia semayang asar. Mengikut tertib cantik dia. Nah, pada hari yang dia sedar agama, itu diistilahkan qadha bagi dia. Qadha dia. Hak lepas ni tidak ada istilah qadha bagi dia. Hak lepas tidak ada qadha. Nabi tak pernah kata kat sahabat, yang kamu tinggal 40 tahun, 20 tahun, kamu kena qadha sembahyang kamu. Dan kita buat kaedah kita sendiri, sebelum nak sembahyang maghrib, sembahyang lepas maghrib, buat maghrib. Tinggalkan semua sunat-sunat. Ya Allah, ya Allah. Ustaz 1000% tak setuju dengan cara ni. Betul Ustaz, zakat saya dia kata cara senang. Nak bayar. Oleh sebab itu, kita ya Allah, orang yang tinggal, dia istighfar minta ampun. Orang macam ni yang tinggal solat dia kena minta ampun setiap kali dengan Allah, ampun untuk dosaku. Nabi kata kepada Abdullah bin Abi Aufa, sentiasa kamu istighfar minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun yang lepas-lepas kamu. Dan macam itulah orang yang tak bayar zakat.
dia tak puasa, tak bayar zakat, berganda-ganda. Kita istilah ganda. Kalau hang tak bayar fidyah hang tahu ni, ganda-ganda. Tidak ada istilah ganda atau tidak ada istilah bunga dalam agama. Tak ada. Dia macam mana berapa puluh tahun pun dia tak semayang, dia tak bayar zakat. Tidak ada istilah ganda. Tapi kita di majlis agama, kita ganda. Hang tak bayar, mampu beribu-ribu, siapa nak bayar? Cuma dia kena sedekah, senang sedekah. Sedekah semampu yang boleh. Nabi kata istighfar semayang kamu yang tinggal. Yang keduanya, ya Allah Tuhan, bersedekahlah kamu untuk cuci diri kamu dan harta kamu. Itu saja agama ajak. Sampai kita buat kaedah, lepas semayang maghrib, buat maghrib yang qadha. Tinggalkan sunat-sunat. Dahulukan hutang. Hutang dengan Allah bukan hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah Ta'ala, Allah bagi kaedah. Istighfar, minta ampun dengan aku. Kembali pada aku. Sedap balik pada aku. Agama ni dia tak pernah berat dengan kita. Kita pun nak bayar. 40 tahun Ustaz tinggal sembahyang. Tak larat nak ulang. Tak. Hang mulai daripada hari yang hang sedang tu. Hang jaga solat hang. Tiba-tiba kita tertinggal ada 2-1 waktu. Itu nama dia qadha. Pada waktu yang kita sedang. Bukan waktu kita jahil. Waktu kita jahil, Allah Ta'ala yang maha pengampun. Jangan kita kata sejak kita balik umur kita 13 tahun, baru kita semayang 40 tahun, kamu kena qadha. Kamu hutang dengan kamu. Ini istilah yang dibuat oleh tempat kita. Istilah yang masalah qadha ni dia tak pernah habis-habis. Tapi istilah qadha ni berkembang begitu kuat, begitu cepat. Sampai tak boleh nak teguk lagi dah. Bila kita tanya dekat mereka dengan cara jujur, dengan cara ikhlas, ada tak di kalangan sahabat Nabi yang tinggal solat? Ada tak di kalangan mereka tinggal solat? Ada tak kaedah Nabi tunjukkan kepada sahabat? Ataupun di kalangan sahabat, tabi'in, ulama kita begitu banyak. Pasal Nabi kata, bila ada selisih faham, farudu ilallah wa rasulih. Kembali kamu kepada Allah, kembali kamu kepada Rasul kamu. Okey? Kita tengok rujukan kita. Ada tak rujukan yang dibuat oleh sahabat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi? Ataupun kita kata tabi'in dan tabi'in. Apa huraian mereka? Kalau tak ada, jangan memberanikan diri. Jangan beranikan diri masalah syarak. Syarak hukum datang daripada Allah. Ustaz minta maaf. Kita kongsi ilmu. Bagi Ustaz, yang qadha yang dulu-dulu ni, jaga solat mulai sekarang. Bagi cantik tepat kat waktu. Pasal umur kita lanjut. Kita nak bayar 40 tahun yang lepas. Allahu Akbar. Allah Maha Pengampun. Pasal tu Abdullah bin Abi Aufa 72 tahun sejak daripada hari dia jaga solat dia. Allah Ta'ala bagi, ya Allah, salah seorang sahabat. Saya dia kata qadha solat, dia kata lepas subuh. Semua 5 waktu sekali. Allah, lepas subuh ni waktu yang haram ke waktu yang haram. Jadi rehat pada masa tu kita lepas subuh start dengan zikir pagi. Tak payah nak puluh ni Allah. Kadang-kadang kita nak puluh, kita paksa semayang kita. Tuhan tengok kenapa lah buat ibadat dengan aku dengan paksa. Dengan letih-letih. Kalau umur kita lanjut. Puluhan tahun ni kita tinggal semayang. Ustaz tak faham kaedah tu. Dan Ustaz ambil nas hadis daripada sahabat Nabi. Yang mana umur dia Abdullah bin Abi Aufa. Umur 72 tahun. Istilah qadha ni tak habis-habis di tempat kita, nampak tak? Tak habis-habis di tempat kita. Lagi satu masalah puasa. Kalau orang tu mana? Lepas zikir Ustaz, dia kata, dan doa barulah saya. Terpulanglah apa nak buat kan, apa nak. Tapi lebih elok, tumpukanlah ni semayang apa. Sekarang ni, tumpukan semayang. Tumpukan Quran. Tumpukan qabliyah ba'diyah. Penting. Qabliyah ba'diyah penting. Jangan tinggalkan qabliyah ba'diyah sampai nak buat qadha. Jangan. Kita buat istilah sendiri. Hutang dengan manusia pun kena bayar, apatah lagi hutang dengan Allah. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jangan sampangkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jangan, ya Allah Tuhan. Kita, ya Allah Tuhan, jangan macam tu. Itulah istilah yang kita dah bawa, nampak tak? Memang popular sangat bab ni. Tapi kalau kita minta dalil dia, kita minta keterangan dia, ada tak dalil-dalil yang menunjukkan macam tu? Last sekali kita buat macam cara falsafah, cara otak kita ajak didik manusia. Kita kata Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala, kita kata, kita hutang dengan manusia memang dituntut. Tapi dengan hutang dengan Tuhan, dia Maha Pengampun, ya Allah. Dia Maha Mengetahui, nampak tak?
La haula wala quwata illa billah. Okey. Masalah kata puasa ni. Masalah puasa kalau dia tak boleh ganti sangat-sangat dah. Dia cuma fidyah saja, tak payah qada. Ada orang tua-tua, dia tak boleh puasa walaupun dia cari waktu nak ganti tu tak ada. Cari nak ganti, duk tunggu sampai dah habis tahun dah. Tak boleh. Dia fidyah saja. Allah Ta'ala sendiri bagi ruang kat kita, fidyah saja. Macam orang kerja kontraktor. Orang kerja kontraktor, kerja rumah ni. Tiap-tiap bulan memang dia kena kerja untuk income dia. Bagi dia cuma layak fidyah, tak payah dia puasa. Kecuali di tanah Arab, macam Ustaz duduk di tanah Arab. Bila mai saja musim apa nama bulan puasa, kerajaan bayar gaji kepada orang buat kontraktor ni. Supaya dia tak bekerja, dia tumpu puasa. Kalau kerajaan kita buat macam tu, okey dia berpuasa. Masalahnya, kerajaan tak boleh bagi duit kat mereka setiap bulan. Maka dia terpaksa bekerja. Bila dia bekerja, dia letih tukang nak angkat besi, nak angkat mana ni. Maka dia boleh buka puasa dia. Dia cari waktu nak ganti, tak ada. Dia tak payah nak qada, dah cuma fidyah saja. Bagi orang tua-tua, bagi orang kerja, dia tengok diri dia apa? Diri dia. Wallahu alam. Termasuk dengan ibu yang menyusu, Nabi kata. Ibu yang menyusu, ibu yang mengandung. Kalau dia rasa diri dia, Allah, dalam bulan puasa dia kena susu kan. Dia nak apa nama, nak ganti tu susah. Bagi dia fidyah. Bagi dia fidyah, nampak tak? Ya Allah, Ibnu Kasir adalah syarah dia kan masalah bab dengan qada. Ustaz rasa cukup dekat tu berkongsi ilmu dengan apa? Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, kita minta selalu dalam sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tolong tunjukkan jalan yang lurus. Tuhan, tolong bimbing aku jalan lurus. Kita selalu minta dengan Allah Ta'ala, diperkenankan ya Allah. Nampak tak? Apa mengaji minta ya Allah Tuhan, nampak tak? Allah tak akan susahkan kita. Pasal tu Sayyidina Ali cukup marah bila mana kita cakap dengan manusia sekadar keadaan dia. Nabi kita bercakap dengan manusia, bercakap dengan otak dia boleh masuk, cakap dengan kudrat dia, yang dia tua-tua, dia tak larat, macam-macam dia nak pegang. Mulai hari ini, jaga salat. Kalau tertinggal, itulah qada. Yang lepas-lepas minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Yang zakat-zakat dan tak bayar, yang puasa-puasa. Setiap hari kita bersedekah. Setiap hari kita bersedekah. La haula wala quwata illa billah. Contohnya hukum. Masalah hukum mas ni, Imam Syafi'i tu. Hampa orang perempuan semua pakai mas. Ustaz nak kutip zakat mulai. Ustaz Zana kutip zakat kat mereka. Ambil duit mereka tengah. Ya. Kutip duit kat mereka, hantar Ustaz lekas Ustaz nak buat projek ni. Saat ni petang mungkin Ustaz akan berdiri di tapak masjid Ustaz. Hampa pakai mas tolong. Hampa jangan banyak mengaji. Bila mengaji, bagi sedekah ni Allah buka banyak pintu-pintu kefahaman. Nampak baik. Hai. Setiap orang perempuan, hampa tengok dalam kitab, kalau boleh Ustaz scan atau tak? Penat tak? Ustaz scan kat hampa. Macam mana cara nak scan? Aku pun tak tahu nampak tak? Baik. Nanti Ustaz bagi, kalau hampa minta Ustaz bagi, hampa share dengan lain grup. Tengok hadis tu. Seorang sahabat Nabi. Sahabiat. Dia mai kat Nabi. Seorang perempuan ni mai kat Nabi. Hari ni saya nak cerita masalah sikit. Dia mai kat Nabi. Dia usung bawa anak dia. Dia menangis, ya Rasulullah. Aku ada masalah Rasulullah. Pasal dia mengadu. Sebelum dia mai kat Nabi, dia jumpa seorang sahabat. Sahabat Nabi selesai macam ni. Semua pakat sahabat selesai masalah dia. Tapi tak selesai juga. Maka sahabat kata, kalau macam tu, hang jumpa dengan Nabi lah. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Apa tahu tak Ustaz dalam bilik Ustaz ni. Remote aircon tu pada hilang. Aku duduk dalam keadaan panas ni. Oleh sebab tu dia pergi jumpa. Dia pergi jumpa dengan sahabat. Sahabat dah selesai masalah dia. Akhirnya dia main-main dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah. Aku dah banyak. Dia nak cerita masalah dekat Nabi. Dia nak start cerita. Nabi tak tahu masalah dia masalah apa. Tiba-tiba Nabi kata kat dia, di tangan hang ni, Nabi ternampak dia pakai gelang. Nampak gelang emas, ada dua urat gelang. Nabi kata, keluarkan zakat tak? Dia kata, tak. Dia kata, tak. Maka Nabi kata, anak tak. Esok ni, kedua-dua gelang ni, dibuat daripada api neraka Allah Ta'ala. Anak tak macam tu. Dia dengar macam tu, dia ambil kedua tu, dia lempak. Dia lempak emas tu. Dia balik rumah, dia rasa lega. Dia rasa masalah dia selesai. Apa ulama nak ambil pengajaran daripada hadis ni?
Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, semua orang yang beli emas atau perak, terutamanya emas. Siapa-siapa yang beli, saat dia membeli, walaupun belum cukup nisab dia, cukup cukup haul dia. Cukup nisab dia cukup. Dia tak cukup 85 gram ke. Dia tak cukup. Dia sikit, dia beli cuma 200 je. Ustaz saya beli 200. Tak cukup gram dia ke, tak cukup setahun lagi ke. Dia tak cukup dua syarat tu. Beli saja. Hukum syarak. Terutamanya bagi mazhab Imam Syafi'i. Saat dia membeli, dia membeli sampai bila-bila, sekali je dia berkeluar zakat. Zakat dia tidak ada haul, tidak ada nisab. Dia berkeluar RM1 saja. 5 kupang saja. Sekupang saja. Bersihkan emas tu dengan sekali membeli harta. Saat dia membeli emas tu, sekali dia keluar. Saat dia membeli emas, sekali dia kena berkeluar. Sepanjang hidup. Ditakdirkan kita mati. Orang lain pula ambil emas kita. Dia pula kena berkeluar. Berpindah milik sekali je. Dia tak ada haul, dia tak ada nisab. Kita ada emas kita 200,000. Kita berkeluar RM1 je. Sah. Dia dua kaedah yang berbeza. Saat kita membeli emas, saat tu sekali kena berkeluar. Dia tidak ada nisab dia tak ada haul dia. Nampak tak? Kadang-kadang Nabi kata orang perempuan ni kadang-kadang dia kadang-kadang ada belenggu kat diri dia. Pasal cengkaman emas tu yang menyebabkan diri dia terbelenggu dengan banyak benda yang tak selesai-selesai sebab emas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya tahu tiap tahun dia kata kena keluar. Ya. Yang tiap tahun kena keluar tu, bila mana dia nisab dia dengan haul, nama haul. Setahun sekali kena keluar. Setahun sekali kena keluar. Tapi kalau dia banyak, kalau dia sikit, dia tak bakal keluar. Dia ada sikit je. Dia kena cukup berapa gram, 85 gram ke apa. Baru dia kena bakal keluar. Kalau tidak, tak payah keluar. Itu pun kalau dia pakai. Kalau dia pakai, tak payah memang menjadi pakaian dia. Tapi benda yang tersimpan. Dan Nabi SAW, Nabi tegur bagi orang yang nak selamatkan diri dia daripada berkeluar zakat, dia pakai. Yang tu tak bagus. Kalau aku tak pakai, kan nanti kena berkeluar. Baik aku pakai. Dia lari daripada benda tak bagus. Ingat benda yang ada kat diri dia, nama emas, orang duk gila emas ni. Ui, bahaya sangat-sangat. Nampak tak? La hawla wala quwata illa billah. Sedikitlah nak bagi ilmu pada hampa. Kadang-kadang diri kita jadi gelisah ni semua nampak. Yes. Lebih daripada 85 gram kena keluar zakat ya. 85 gram baru berkeluar zakat. Kalau dia sikit tak payah. Itu pun kalau dia simpan. Kalau dia pakai. Dan pakai ni kena boleh elak macam ustazah. Macam isteri ustaz. Dia suka pakai. Ustaz bukan dia pandai saat ni tukar tu dihimpun, dia tukar yang baru saat ni keluar yang tu lagi-lagi ustaz. Ingat. Nampak tak? Ni apa nama suami ustaz mulut boleh tahan, nampak tak? Tolong tutup, bila dia pakai tutup. Dia jangan menampakkan dia. Nak makan kenduri macam orang Pulau Pinang. Macam jenis mami, mamak ni, dia pakai pergi makan kenduri, dia pakai nak tunjuk kemas depa. Pasal tu kalau katalah mak pakai, mak beli kenduri dulu, mak balik, mak buka bagi kepada anak balik. Dia bagi orang Pulau Pinang kalau pergi makan kenduri tak ada emas ni, nampak dia macam tak canggih lah. Macam mana pun dia kena pakai. Dia kena pakai tak banyak. Kadang-kadang dia pakai, dia pinjam orang punya, pinjam anak punya dia makan kenduri. Nak tunjuk kita emas. Kadang-kadang dia makan ambil ayam, tarik sikit nak tunjuk emas tak. Ustaz, kalau kita dia kata ada lebih 85 gram, kita pakai, tukar-tukar tak dengar pula. Kalau kita ada 85 gram, saat ni kita pakai, saat ni kita letak pakai, dia tak menentu, tak perlu buat keluar zakat. Dia benda yang tersimpan. Benda yang tersimpan. Benda yang tersimpan. Kalau nak buat keluar pun tak salah. Bersihkan diri kita dan harta kita. Supaya diri kita tak tamak halubah dengan harta benda nampak tak. Wallahu a'lam, kita sambung hadis kita ya. Saya faham dah Ustaz, nampak tak ya. Kalau kita duduk sat kita pakai. Kita teringat jadi bernama macam kita gambar dengan mami jarum. Dia pakai. Apa kalau pakai, ya Allah pakai di rumah, masa duduk di rumah, sonok-sonok lepas semayang tengok-tengok dingin-dingin buat apa penyanyi lagu Hindu. Antum kaya meratana, antum kaya meratano. Duduk di rumah buat macam tu. Bahkan macam gila-gila buat. Tapi tak payah pakai tunjuk kat orang.
nak pergi makan kenduri, nak mana-mana saja tunjuk ke orang dia lah ada emas modern. Sikit terdetik hati riak, lingkup jahanam agama. Ada penyakit riak, dia makan banyak benda-benda yang perma yang baik. Yang tu kena elak. Orang perempuan ni kadang-kadang dia rajin beribadat, tapi ada benda tertentu boleh rosakkan amal ibadat dia. Kena jagalah, oi, kena betul dah Mak Jah? Mak Jah betul tak? Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah Tuhan. Mari kita mengaji lagi kan. Baru nak masuk tajuk, bila aku nak habis aku pun tak tahu. Mari kita tengok baru masa minum ayak ustaz, minum ayak berpeluh aku ekor tak ada, ya Allah. Ya, masuk bismillah. Muka surat 60 betul tak? Hadis yang ke-25 hari ni, kita ambil sikit je. Hadis yang ke-25. Dah sediakan belum? Pada. Hadis yang ke-25 tajuk dia penuntut ilmu sangat beruntung. Orang yang menuntut ilmu ni sangat-sangat beruntung. Penuntut ilmu sangat beruntung. Orang yang menuntut ilmu ni sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung nampak tak? Masya Allah Rosli, Masya Allah, ingatkan semua orang perempuan dan orang lelaki bagus. Kalau boleh cuba join lelaki bini dengar sama-sama nampak tak? Panggil abang, you ketua rumah, mainlah dengar agama. Kadang-kadang di antara you dengan I ni, I nak rujuk dengan you pun I risau. Pasal you ni jenis kerja saja mengaji tak mau. Umur macam kita ni sudah-sudah lah bang. Bagi nampaklah akhirat. Lambat laun kita nak pitang situ bang oi. Allah bang oi, nampak dah mama. Letih cakap dengan you nampak. I tegur kat you, I sayang kat you. I tak mau esok ni you mati, I dengan you tak boleh duduk sekali di sana. Di dunia ni lah I duduk satu katil dengan you. Esok ni kalau mati, kita tak dapat nak duduk sekali. So mainlah sama-sama buat ibadat. You jaga solat, you sama-sama. You tegur I. Pasal you jadi tuan rumah. Nampak tak? You jadi tuan rumah. You kena tegur I, anak-anak di rumah ni Tuhan bagi anugerah kat kita anak-anak ni. Jangan jadi anak-anak yang abai solat. Esok ni kalau mereka daripada ni, mereka tinggal solat, macam mana esok kita mati bang oi? Okey, sudah lah, nampak tak? Bila masuk dalam kelas-kelas agama ni tenang jiwa. Bila kita tak duduk dalam kelas-kelas agama jadi serabut, nampak tak? Mari kita masuk satu hadis. Datin Rafi'ah, mari kita dengar. Tajuk dia menuntut ilmu tu sangat beruntung. Ada satu pokok, nama dia pokok apa dia? Siapa tahu ada pokok apa? Pokok orang yang mengaji agama ni. Baru kita ambil hadis. Pokok apa? Tuba. Tuba ni satu pokok yang beruntung. Nama dia Tuba ni orang beruntung. Kita akan bertemu, kita akan duduk di pokok tu. Nama dia Tuba. Pokok yang nama dia pokok yang beruntung. Pokok orang yang untung. Orang yang untung dia adalah orang yang mengaji. Kita mengaji ni Allah, faham tak faham tetap dapat pahala. Kita dengar satu hadis. Al-Wasilata bin Asqa. Wasilata bin Asqa ni salah seorang sahabat Nabi yang Nabi sayang suka ke dia. Setiap sahabat Nabi ada special dia. Ustaz kalau masuk bab hadis ni Ustaz suka cerita tentang sahabat. Bagi kita kenal dia. Siapa dia Wasilata ni Ustaz? Wasilata bin Asqa ni radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi yang kita kata begitu ambil berat tentang masalah jual beli. Jual beli. Masalah jual beli lah kadang-kadang boleh jadi hidup kita haram halal kita tak nampak. Bahaya. Pasal tu Nabi tak galakkan kita masuk supermarket, tak masuk tempat pasar malam. Tempat-tempat yang ada jual beli ni, dia gugurkan iman kita begitu cepat. Masuk dia, keluar dia, iman kita melayang. Itu dia. Pasal tempat tu banyak, pasal tu masuk dia baca dengan doa, istighfar. Contoh nak beli bengkel, cepat-cepat keluar, cepat-cepat masuk. Jangan kita pusing macam kita poster pasar malam. Kalau kita tahu lah tempat-tempat macam tu banyak unsur penipuan. Tempat yang hilang keberkatan. Hari ini orang jual beli, Nabi kata di akhir zaman lagi banyak unsur menipu. Ustaz terlibat dalam jual beli, duk jual ke orang TikTok ni kan. Pada pasal tu Ustaz bersama ada anak murid Ustaz. Apa kena bagi clear? Yang minyak kasturi ni solid tak solid kena begitu. Pasal kita kena cakap dengan benar-benar baru dia menjaga ada berkat. Sifat ni ada pada sahabat Nabi nama dia Wasilah. Dia ambil berat sangat-sangat. Dia ada masa dia masuk market. Dia tengok satu hampir setiap hari
Dia selesaikan masalah orang yang ada di market, di pasar. Nabi bangga sikap dia. Dia perbetulkan semua kehidupan orang di market. Tengok. Siapa nak buat kerja di market ni, pasar malam, pasar tani ni pun pasar menipu ni. Dia tak boleh, timbang kita punya barang. Kalau dia ambil sayur, dia rejam dalam air, dia keletak, dia tak boleh. Hukum dia tak boleh. Nama dia hukum dia riba. Dia termasuk hukum dia riba. Sebab kalau sayur tu kering, dia timbangan dia lain. Sayur yang dia rejam dalam air, dia punya timbangan lain. Pasal tu Nabi tegur di kalangan sahabat. Nampak tak? Bahaya sangat-sangat market ni. Ingat sahabat Nabi, Ustaz Zano, ingat sahabat Nabi nama dia Wasilah tak? Ustaz cerita satu benda apa berlaku kat dia. Dia masuklah pada market. Bila dia masuk market, dia kulu kili, dia tengok cara jual beli. Bila dia tengok cara jual beli, dia rasa tak senang, dia rasa tak seronok. Dia rasa tak senang, dia rasa tak seronok, dia rasa tak seronok. Apa dia buat? Dia tengok orang tu beli, dia kata, dia duk beli, dia kata, aku nak unta. Aku nak unta. Kawan ni yang penjual ni kata, tengoklah unta semua. Tiba-tiba penjual ni kata, ini unta bagus, ini unta bagus, banyak bagus. Maka yang nak membeli kata, tolong cari kat aku unta yang bagus. Ini banyak bagus, banyak bagus. Dia pun ambil. Dia pembeli, dia ambil. Sampai dia balik, sampai di rumah. Sampai di rumah, Wasilah tak pergi ke rumah yang membeli itu. Dia beli-beli, dia tanya. Lah ni hang beli, tadi hang pergi beli unta ke? Ya. Unta yang hang beli untuk anak sembelih, anak makan ke? Ataupun hang nak buat apa? Nak buat kenderaan dia. Maka kawan dia kata, saya beli unta untuk dia angkut barang-barang. Dia nak bawa barang-barang saya lah. Kalau ada barang-barang, dia lah tolong bawa. Wasilah tak kata, unta yang hang beli ni tak layak. Tak layak untuk jadikan tunggangan. Maka dia tanya lagi, pasal apa tak layak? Dia kata, benda yang hang beli ni, dekat kaki unta tu cacat. Dekat kaki unta tu cacat dan dia tak mampu untuk bawa barang. Wasilah tak kata, aku tengok masa hang duk beli tadi, si penjual tu tunjuk ni lah apa nama unta dia. Sedangkan unta tu memang tak bagus. Kalau nak sembelih boleh. Tapi kalau nak bawa sebagai kenderaan dia tak boleh. Sebab di kaki dia tu ada cacat. Di kaki tu ada cacat. Bila dia dengar macam tu yang membeli ni, terus pergi dekat kawan tu. Hantar balik unta, dia kata apa? Wallahi, hang bagi kat aku unta, hang kata unta ni bagus. Hakikatnya unta ni tak bagus. Kawan tu tak tanya, bagus. Tak ada masalah. Maka dia kata, ada tang kaki dia cacat. Mana tunjuk? Tunjuk nampak kaki dia cacat. Maka malulah penjual ni. Penjual ni tengok muka apa nama Wasilah. Dia kata, celaka hang. Pasal hang lah apa nama orang hantar balik. Maka akhirnya Wasilah tertegur dekat dia. Ingat, kami semua bai'ah dekat Nabi. Kami berjanji dengan Nabi. Kami nak hidup dengan jujur, dengan benar. Supaya kami dapat syafaat Nabi. Kami tak mau dengan cara jual beli ni. Nabi kata, aku haramkan umat aku daripada masuk syurga kalau jual beli yang tak elok. Ingat semua orang yang ada masalah jual beli. Tak cantik jual beli apa, ada penyelewengan, ada ingat. Orang yang banyak menjual beli ni banyak bersedekah. Cucikan diri hartanya. Takut-takut yang dia barang dia bagi ke orang tu ada masalah cacat. Ingat, Wasilah tertegur dekat dia. Kami bai'ah dekat Nabi, angkat sumpah dengan Nabi. Kami tidak akan melakukan pembohongan masalah jual beli. Tegur dekat dia. Bila tegur dekat penjual tu terkejut dengar macam tu. Dia ubah nasib orang yang menjual. Dia ubah nasib orang menjual. Jangan ada unsur pembohongan. Fikir nak untung tapi tidak berkat. Lepas kamu mati. Jangan harap kamu dapat syafaat Nabi Telaga Kausar Nabi. Hui ya Allah. Wasilah ni peranan dia cukup besar. Dia settle masalah apa nama? Orang-orang yang kita kata dia settle masalah orang-orang yang ada masalah di market. Fahamkan cerita ni? Mari kita baca hadis. Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu dia kata yaqulu. Aku peluh dah. Yaqulu kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Man talabal ilm, mana-mana orang yang menuntut ilmu.
Hampa kena menuntut ilmu kerana Allah. Pasal yang nak bagi ilmu ni adalah Allah. Menuntut ilmu ya Allah. Man talabal ilm. Man talabal ilma. Mana-mana orang yang menuntut ilmu dia kata fa'adrakatu. Fa'adrakahu. Maka mana-mana orang menuntut ilmu dia dapat apa, dapat pahala ganjaran. Kana lahu kiflani minal ujur. Kalau dia menuntut ilmu fa'adrakatu. Dia menuntut ilmu fa'adrakatu. Maka dia dapat. Dia menuntut ilmu, dia dapat ilmu tu, dia faham ilmu tu. Dia dapat pahala faham, dia dapat pahala kuliah. 2 pahala dapat. Nama dia kiflani minal ajr. Dia dapat 2 pahala. Pahala apa dia? Dia dapat pahala dia faham. Ada orang masuk kelas dia tak faham. Dia dengar dia tak faham. Allah bagi ada orang boleh faham. Ada orang yang faham dapat 1 dan duk kuliah ilmu. Nama dia kiflani 2 dapat pahala. Fa illam dia kata yudriku. Kalau dia duduk dalam kuliah dia tak boleh faham. Kalau dia duduk dalam kuliah dia tak boleh faham, kana lahu kiflun minal ajr. Dapat 1. Dia masuk daripada awal kuliah sampai akhir kuliah. Dia tidur. Dia tetap dapat pahala 1. Pahala apa? Pahala tidur dalam kuliah. Dapat pahala. Tapi kalau orang yang masuk dalam kuliah dia cuba nak faham, Allah bagi dia faham dengan 2 pahala kiflani, 2 pahala dapat. La haula wala quwata illa billah. Boleh faham tak hari ini? Hari ini dia kata akhrajahul Darimi, dikeluarkan oleh Darimi fi sunani, dalam kitab Sunan. Keterangan hadis. Mari kita baca keterangan hadis. Duk berpeluh ni nampak tak? Sungguh beruntung dia kata menjadi pelajar ilmu. Untunglah hampa ya Allah, untunglah hampa. Terutamanya orang muslimah kena minta izin, apa tak? Apa tu? Hati tu. Okey. Orang yang menuntut ilmu ni dia kena bersyukur. Terutamanya hampa orang perempuan bila mana suami hampa izin. Waktu ni waktu cuti nak bersama dengan dia, tapi dia izinkan apa? Dia bagi ruang untuk menuntut ilmu. Pasal dia kata, I sendiri tak boleh ajar kat you mengajilah. You mengaji apa tak? Muntutlah kalau boleh menuntut ilmu ni, apa minta lah baca doa. Kita terlupa nak baca doa tadi kan? Allah maftah lana qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah, ya Tuhan, bukalah pintu hati aku untuk menuntut ilmu. Warzuqna ikhlasan fi. Bagilah aku ya Allah rezeki ikhlas menuntut ilmu. Wal amal bihi, dan aku nak beramal dengan ilmu yang aku mengaji ni. Wa nasrah bihi, aku nak sampaikan ilmu ni Allah. Aku nak sampaikan ilmu ni Allah. Hatta yatina al-yaqin, sampailah bertemu dengan kematian. Kalau boleh hampa ni mengaji sampai mati. Hampa mengaji sampai mati supaya ilmu ni akan jadi teman hidup hampa ya Allah lepas mati ni. So sungguhnya dia kata beruntunglah orang yang menjadi ya Allah pelajar agama. Belajarlah dia kata, bergelar pelajar sangat bergelar pelajar dia kata saja sudah dapat pahala. Kita sebagai pelajar ilmu automatik dapat pahala. Walaupun belum faham sepenuhnya, walaupun kita tak faham sepenuhnya. Bagaimana pula jika dapat memahami ilmu yang dicari? Kalau dia cari, dia akan dapat pahala yang sepenuhnya. Maka mereka akan mendapat 2 pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu pada martabat yang paling tinggi dan berada dalam keadaan yang sangat menguntungkan orang yang belajar agama Allah. Lagi lama hampa duduk wal malaikatu tu'minuna ala ma taqulu. Hampa duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat akan aminkan. Kita pun angkat tangan berdoa, ya Allah, merayu dengan Allah, minta dengan Allah. Okey? Ada. Maka tidak rugi dia kata menjadi pelajar agama. Tak rugi pelajar agama kerana ilmu akan bertambah. Martabatnya sentiasa ditinggikan. Rezekinya dijamin. Hidup di dunia akan lebih bahagia orang duduk di kelas agama ni. Lagi hampa duduk, Allah jaminkan detik-detik masa hidup hampa bagi duduk dalam ruang pengajian ni, di mana di bawah sayap malaikat, tak rugi pun. Hampa kena lawan jiwa hampa yang Allah kena mengaji ni. Allah jangan bagi kelas ni terberhenti. Bila kelas ni terberhenti dengan arti kata duit tak cukup lah tu hampa kena bagi. Nampak tak? Ustaz berkata-kata berkali-kali, bila duit tak cukup tak apa panggil ustaz. Nampak tak? Tak apa, boleh. Jangan ponteng kelas. Yang dikerjakan dia kata saban hari adalah pekerjaan para nabi. Ingat kita buat kerja ni kerja para nabi.
Nabi kerja dia dakwah bagi orang faham agama, bagi orang kenal Allah, bagi kenal Tuhan dia, kenal Rasul dia, bagi kenal Islam, agama yang dia pegang. Dan ditempatkan dalam syurga, dia kata bersama dengan para anbiya dan mursalin. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia, dia kata, menjadi sebagai pelajar. Hai, jawatan yang paling baik sekali, Perdana Menteri ke, timbalan ke, jadi raja ke, jadi sultan, jadi apa pun, gelaran yang ada pada diri kita, ya Allah Tuhan, apa nama? Gelaran yang ada pada diri kita ni, ilmu ni bagus. Sebagaimana kita orang, kamu pelajar ilmu, penuntut ilmu, itu yang martabat paling tinggi sekali. Pasal tu ustaz-ustaz dia ada gelaran datuk. Jangan panggil kat dia Perma Datuk, panggil kat dia ustaz. Gelaran ni lebih tinggi daripada Datuk, Tan Sri, semua tu nampak tak? Tapi kadang-kadang ada setengah ustaz, bila gelaran ni Datuk, dia tak benarkan panggil kat dia ustaz, Datuk. Ustaz tetap panggil gelaran. Ustaz-ustaz yang gelaran dia Perma Datuk, ustaz tak akan panggil gelaran dia Datuk. Ustaz akan panggil ustaz. Pasal Allah bagi ilmu lebih tinggi daripada gelaran yang manusia bagi kat hang. Gelaran Datuk, Tan Sri ni semua gelaran yang kita kata gelaran ni orang bagi. Di antara orang bagi yang Allah bagi, yang mana lebih tinggi sekarang pada martabat lebih tinggi lagi. Panggil ustaz yang gelaran Datuk tu ustaz kat dia. Dia tegur, ai dah ada Datuk. Kita kata astaghfirullah ustaz, tegur dia direct. Ustaz, you dapat Datuk dengan gelaran ustaz. Ustaz lebih tinggi ustaz. Ustaz ni pilihan Allah, nampak tak? Bukan semua orang menjadi ustaz. Dia megah nak jadi datuk dengan orang-orang yang apa? Datuk ni termasuk kumpulan, di situ rasuah, penipu, penyangak, semua kumpulan tu ada. Hang sanggup nak masuk dalam kumpulan tu? Hang sanggup tak? Kumpulan yang penyangak, pencuri, penyangak daripada golongan tu lah. Nampak tak? Nampak tak? Mereka punya curi, Allah, juta-juta sampai hancur negara habis. Mereka punya curi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh faham tak ni? Itu dia. Itu dia ustaz, nampak tak? Ustaz lah. Maka rasanya sudah tidak ada lagi, dia kata, pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi ustaz, menjadi pelajar. Hampa semua kena bangga diri hampa. Walaupun title hampa, title aku alhamdulillah, title aku sebagai pelajar ilmu, Allah catatkan aku. Pasal tu duk minta, ya Allah, Allahumma ja'al lana, jadikanlah kami di kalangan orang menuntut ilmu, ya Allah. Mulia di sisi Allah paling tinggi sekali. Kalau walaupun kita tak ada Tan Sri, ada Puan Sri. Puan Sri itu punya sibuk, kuliah pun tak main. Punya sibuk. Ialah sibuk nak duduk depan cermin, nak jadi Tan Sri. Nak buat apa nama tu? Nak buat lotion. Nak bagi putih, apa ke nama krim tu? Nak bagi. Lepas tu hidung pula nak bagi tinggi. Bubuh pula coklat. Bagi tinggi, di sini bagi tinggi. Di sini pula tak nak bagi ada 4 orang. Dekat sejam nampak duduk kat kena. Pasal nak jaga title sebagai Puan Sri. Contoh. Itu dia. Allahuakbar. Maka dia kata, ya Allah, lapang dada kita. Bila kita mengaji ilmu, lapang dada kita. Walaupun duduk dalam bilik yang tanpa aircon, panas telah. Pada lapang dada kita untuk menerima ilmu. Kita akan lapang dada. Nak cari ilmu yang bermanfaat. Dan kumpulkanlah kami, dia kata, pada hari kiamat bersama-sama. Orang yang mengaji ilmu ni, kita kata, ya Allah, ya Tuhan, kumpulkan kami dengan para Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala kata, wallahi Muhammad, setiap umat yang meletakkan, dia kata, semua anggota dia, mata dia tengok ilmu, telinga dia, semua yang Allah anggota dia, dia akan dihimpunkan dengan para Nabi dan Rasul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala kata, aku akan angkat derajat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ada di kalangan kamu yang beriman. Walladhina utul ilma darajat. Dia beriman, dia menuntut ilmu. Darajat dia duduk dengan para Nabi, para Rasul. Ayat Quran itu turun, sahabat Nabi mai tanya, di mana tempat kedudukan darjat kami? Allah nak impunkan orang mengaji, orang menuntut ilmu di kalangan para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Allah impunkan kita semua, ya Allah, esok ni kita mati dengan para Nabi dan Rasul, ya Allah. Hasil usaha kita, ya Allah. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah dan silap daripada kamu Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa sabil fina 'ala al-Islam wal iman. Irhamna, ighfir lana, istajib do'ana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan iman, tetapkan iman, tetapkan iman kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami, ya Allah. Kau ampunkan dosa kami, Allah, anak pinak kami, zuriat keturunan kami sentiasa duduk di bawah naungan jagaan peliharaanmu, ya Allah. Jagalah anak-anak zuriat kami, ya Allah. Bagilah anugerah bagi kami dapatlah anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, yang boleh menguruskan jenazah kami esok kami mati. Dialah yang mandikan kami, kapankan kami, solat untuk kami, dan kebumikan kami, ya Allah. Ya Allah, anugerah aku mati esok ni, mailah ustaz macam mana pun urus mayat aku atau ustazah, lebih baik, ya Allah, anak sendiri yang uruskan kita, ya Allah. Tuhan, anugerahkanlah jasa aku dengan anak-anak aku. Sebagaimana aku mandikan anak-anak aku masa kecil, dia mandikan aku masa aku nak tinggal dunia ni, Allah. Tuhan, anugerahkanlah aku, ya Allah, anak-anak yang baik, ya Allah. Tuhan, kau tolong aku, ya Allah, walaupun kesalahan aku yang banyak. Aku salah didik mereka, ya Allah. Namun kau sentuhkanlah hati mereka, ya Allah, anak-anak pinak aku yang mampu dirikan solat, jaga solat. Anak-anak aku yang mampu baca Quran. Bagilah, ya Allah, cucu-cucu kami semua, ya Allah, mudah baca Quran. Tuhan, kepada pula kami mohon, ya Allah, kami lemah, Tuhan. Kami terpedaya dengan dunia, ya Allah. Kami terpedaya dengan dunia, ya Allah. Tak lama lagi kami akan menghadap denganmu, ya Allah. Kau tolong kami, ya Allah. Kau bantu kami, ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, tak bantu kami, siapa lagi akan bantu tolong kami, ya Allah. Ya Allah, kami takut neraka-Mu, ya Allah. Kami takut azab-Mu, ya Allah. Kami takut siksaanmu, ya Allah. Jangan kau balik-balikkan hati kami, ya Allah. Kau tetapkan hati kami atas agama-Mu, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tetapkan kami, jiwa kami atas agama-Mu, ya Allah. Kau tolong kami, ya Allah. Kau bantu kami, ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimin, Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami, ya Allah. Campakkan kami hidayah, petunjuk bagi kami, ya Allah. Perbetulkan hidup kami, ya Allah. Supaya mati kami husnul khatimah. Mati yang sebaik-baik mati di bawah redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Kau gerakkanlah hati, ya Allah, jemaah ramai-ramai, ya Allah, untuk membantu, ya Allah, masjid yang sedang Ustaz buat. Ustaz kekurangan duit, ya Allah. Aku kekurangan duit, ya Allah, untuk membina masjid-Mu, ya Allah. Kami memerlukan duit, ya Allah, untuk buat bumbung, ya Allah. Bulan 1 ni nak cari duit, ya Allah. Sebab itulah setiap hari aku masuk di TikTok, ya Allah. Aku jual barang, ya Allah. Setiap keuntungan tu masuk dalam masjid, ya Allah. Ya Allah, hari ini kita bawa ramai orang, ya Allah. Lepas ni, lepas Zuhur, ramai yang akan pergi di tapak pembangunan. Ustaz akan buat TikTok secara live. Apa tengoklah, doalah kat Ustaz. Nak dapat duit, nak buat bumbung, ya Allah, ya Tuhan. Lembutkanlah hati mereka, ya Allah. Jadikan amal jariah sebaik-baik sedekah. Sedekah kita di rumah Allah Ta'ala. Setiap kali orang duk semayang, duk mengaji, duk sujud, duk doa, duk baca Quran, nama sedekatul jariah mengalir. Tak rugi, weh. Tak rugi. Tak rugi. Orang yang menderma ke jalan Allah Ta'ala, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Kau tolonglah, kau bantu rakyat Palestin. Kau tolong, kau bantukan rakyat Palestin, ya Allah. Kau tolong rakyat Palestin, ya Allah. Sedih setiap hari, ya Allah. Mereka disiksa oleh Yahudi, laknatullah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kepada-Mu lah kami mohon, bantulah Palestin, ya Allah. Kami tahu dengan kesalahan kami, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, kau bantu rakyat Palestin. Kami tak sanggup anak-anak Palestin disiksa, ya Allah. Kesakitan, kesedihan yang tidak terhingga, ya Allah. Makan minum yang tidak mencukupi rakyat Palestin, ya Allah. Kau tolong rakyat Palestin, ya Allah. Kau bantu rakyat Palestin, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil ardi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil ardi Palestin. Kau bantulah rakyat Palestin, kau tolong rakyat Palestin, ya Allah. Tuhan, kau bagilah ruang untuk mereka, ramai yang tolong mereka, ya Allah. Kau hancurkan Yahudi, ya Allah. Kau hancurkan Yahudi, laknatullah, ya Allah. Kau musnahkan Yahudi, ya Allah. Ya Allah, kau bagilah kemenangan untuk umat Islam, ya Allah.
Sebelum kami mati, kami nak tengok kemenangan yang mutlak untuk umat Islam, ya Allah. Tuhan, kau angkatlah doa kami, ya Allah. Kau kabullah doa kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna minkum. Terima kasih semua. Salah dan silap minta maaf. Ampun Ya. dan maaf dariku. Ya Ustaz, terima kasih atas penguasaan ilmunya mengenai penuntut ilmu itu sangatlah beruntung, dan ilmu ini sungguh penting ya dalam kehidupan kita. Janganlah sekadar terikut-ikut dan hanya meniru amalan yang orang lain tu, tetapi tiada asas mengenainya, dan takut nanti apa yang kita ikut tu rupanya salah dan tidak membawa apa-apa faedah pun dalam akaun pahala kita ni. Dan tutuplah ilmu selagi kita bernafas. Jika kita mengetahui sesuatu perkara, kita akan lebih yakin dan tiada keraguan untuk melaksanakan sesuatu amalan dan ibadah itu. Dan lebih baik bagi kita yang berilmu ini dan beramal dan menyebarkannya pula kepada yang lain, dan bukannya kerana inginkan pujian dan berbangga diri. Dan carilah ilmu yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kefahaman dalam agama ini, dan sampaikanlah kepada yang lain juga. Dan semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustazah Iraqi. Ya, kita sokong Ustaz ya dalam membina masjid ini. Dan Ustaz dah tutup ilmu majlis ilmu tu tadi, dan sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa Ustazah lagi Zainul. Ustaz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ustazah Zainul hari ini memberikan 5 bintang untuk Ustazah Zainul. Terima kasih Ustaz. Amin. 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 Ustazah Zainul. Secara dia tutup ni, dia macam Ustaz TV3. Ustazah TV3. InsyaAllah kita akan calon, ramai-ramai kita akan calon Ustazah Zainul, insyaAllah. Kita akan calon Ustazah Zainul. Ustaz selalu puji ni, Canon aja. Masya Allah. Pasal Ustaz tak nampak apa. Ustaz puji dia cara penampilan. Kita akan recommend dia untuk apa nama RTM. Kekurangan orang. Ustaz mengajak di RTM. Ustaz ajak di RTM. Ustaz kedua nama dia Ustazah Zainul. Penampilan dia dulu. Mula-mula dulu dia masuk ada sikit kerekok-kerekok, dan ni penampilan dia agak steady. So 5 bintang hari ni. Bagi tepukan. Bagi tepukan cepat semua. Ustazah Zainul. Terima kasih. Kekal Terima kasih atas sokongan dan semangat untuk saya terus lagi. Okey, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi, dan para jemaah teruskan sokongan kepada Ustaz Allah Iraqi untuk membina masjid. Dan ada akaun kat situ ya Ustaz. Okey, baik-baik. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Ambil telefon Ustaz akan bagi. Ambil nombor telefon Ustaz 012 499 0668. Ambil telefon, boleh Ustaz bagi kalau hampa orang dekat. Mai jom lepas. Hari ni pukul 2 Ustaz kena ada di tanah tu. Ya, Ramai yang kami tengok di tanah tu. Ya. Nombor telefon, sekali lagi nombor telefon. Ya, Datin Maria apa? Kamaria. Datin Kamaria. 012 499 499 0668. 0668. 012 499 ya. Rosnani, terima kasih Rosnani. Sebarkan bagi semua. Okey. Ya, betul. Ustaz nak tanya satu je soalan. Tanya. Boleh tak? Sekiranya makcik nak bagi zakat simpanan ke tahfiz tu, boleh tak Ustaz? Boleh. Dia asnaf. Zakat simpanan. Dia kena bagi zakat untuk 8 orang. Adakah termasuk budak tahfiz? Ya, dia masuk fi sabilillah. Fi sabilillah, yes. Dia masuk di situ. So kita boleh bagi, boleh mah. Boleh ya? Tak payah makcik hantar bagi ke Maid lah kan? Majlis Agama Islam Kelantan. Aku tak bagi daripada. Aku tak suka. Bagi terus ke tahfiz ya? Boleh macam tu ya? Bagi terus. Kita dah tahu dah macam mana mereka ni tak bagus. Mampu Ustaz tak bagi. Jadi kita ambil duit kita kalau boleh. Ada abang, adik kita susah. Dia bagi zakat. Bagi clear nama dah. Abang kita susah, adik. Aku pun nak minta ke abang tak bagi-bagi pun. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah bagus makcik faham. InsyaAllah. Aku nak tunggu duit zakat abang. Tak bagi-bagi pun. Sedih aku. InsyaAllah akan datang Ustaz. Dia bagi banyak duit. Geraknya aku. Janganlah Ustaz sedih. Kita orang pun sedih. InsyaAllah kita kita sokong Ustaz. Dan Ustaz, saya ada ternampak dia punya soalan dekat sini untuk doa masuk pasar tu, ada yang bertanya.
Ada, besarilah doa tu banyak. Doa tu banyak. Kalau boleh ke? Kan? Kalau Ya. ambil leket ulama kata astagfirullahalazim, 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 ya Allah, aku Istighfar. tapi Allah minta aku Sedap dengan leket. dia. Kadang-kadang nak beli satu benda dia Saya pusing. tadi. Macam apa orang perempuan lah. Macam Ustaz satu sendiri dia. pun kalau pergi IKEA daripada bawah sampai ke atas dia pusing. 0668. Nak pergi sekali ekosir ayo, macam cili. Cili berhabis tu nak Okey. buang. Pengik. Okey, baik. Nampaknya setakat itu saja Ustaz kan. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz dan para jemaah sekalian jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Ustazah Zainon. Masya Allah. Sama. Kami harapkan kita akan tengok sama-sama Ustazah Zainon nanti rancangan TV Hijrah. Ustazah Zainon akan ada hari InsyaAllah. Ahad. Belah malam kita cari.